Sepanjang pemerhatian kami, sepanjang Sungai Mekong di Kampung Cham ini, tahap kebersihan amat kurang memberangsangkan. Dan inilah misi Ustaz Kausar yang ingin memberi pencerahan kepada penduduk Islam tempatan. Jadi orang-orang kampung mereka buang sampah di sungai, di tepi sungai ini. Seperti kita lihat di tepi sungai ini. Dan apabila banjir sampai, ini bukan masalah Cambodia, masalah satu dunia. Sebab kalau banjir sampai, mereka bawa air ni, bawa sampah-sampah ni pergi ke Vietnam dan pergi ke Laut Cina Selatan. Getas Kelantan perisa manis, snack lokal. Sekali bungkusan dibuka, habis tak terkata. Like dan follow @snacklocal.my untuk tempahan dan pembelian. Setelah kami ke pusat jenazah Cheng E, sebuah padang pembunuhan berskala besar untuk mempelajari bagaimana sejarah hitam Kemboja pembunuhan berskala besar berlaku, dan kami juga mengunjungi Hospital Beyond Banderis, sebuah hospital yang didirikan oleh NGO daripada Malaysia yang memberikan khidmat kesihatan kepada penduduk Kemboja yang begitu miskin. Kami meneruskan perjalanan kami menziarahi Institut Darussyabab ataupun IDS, sebuah pusat pendidikan Islam yang didirikan oleh Ustaz Muhammad Kausar. Beginilah rutin harian yang dihadapi oleh pelajar Institut Darussyabab ataupun IDS ini. Mereka akan fokus di dalam pendidikan Islam yang dibawa oleh tenaga pengajar tempatan. Agak mengagumkan apabila ketika saya tiba di sini, sesi pembelajaran dikendalikan di dalam bahasa Arab. Dan untuk kita mengetahui secara lebih lanjut, kita ingin mendapatkan gambaran apakah sebenarnya ataupun bagaimanakah Institut Darussyabab ini beroperasi. Sini adalah ruang asrama lelaki. Sebab setakat ni IDS ataupun Institute of Darussyabab kita tidak mempunyai bangunan tersendiri. Jadi kita sewa 3 buah rumah. Rumah ini dan rumah sebelah dan rumah satu lagi dekat Batu 7 untuk asrama perempuan. Dan ini saja ruangan untuk pelajar-pelajar lelaki tinggal di sini. So ini adalah yang seperti kita lihat kat sini adalah almari-almari baju mereka, dan kita lihat di sebelah sini pula ini adalah rak. Kita sediakan untuk rak buku dan juga dia orang letak selimut dan sebagainya. Sebab yalah, kemudahan tidak mencukupi, jadi kita guna apa yang ada. Dan jadi di ruang ini kita jadikannya sebagai tempat tidur. Jadi malam-malam pelajar-pelajar masing-masing keluar tilam. Mereka akan keluarkan tilam masing-masing dan tidur sini. Dan juga mereka ada yang tidur dalam kelas pun ada, sampai mungkin sebab kadang-kadang ruang sempit, jadi mereka tidur dalam kelas pun ada. Dan waktu subuh mereka lipat-lipat, mereka solat berjamaah subuh di sini juga. Mereka baca maksurat sini juga pagi-pagi. Dan sini juga sebagai tempat untuk malam-malam dia orang buat macam prep lah, macam mereka ulang kaji dan soal jawab antara mereka tentang pelajaran-pelajaran yang mereka belajar hari ini. IDS menawarkan pengajian diploma pendidikan Islam dakwah, dan disebabkan premis yang kecil dan juga terhad, maka satu pengambilan mengambil masa 3 tahun. Jika dibandingkan dengan institusi pengajian tinggi Malaysia ini, kebiasaannya di dalam 1 tahun akan membuat 2 kali pengambilan. Tetapi disebabkan oleh premis yang begitu terhad, satu pengambilan memakan masa 3 tahun. Jadual ini berkaitan dengan jadual untuk pelajar-pelajar lelaki dan pelajar-pelajar perempuan bagi kuliah. Kuliah 15 minit macam tu supaya mereka berani bercakap depan kamera dan mereka pandai susun ayat. Dan dalam video tu mereka akan cek balik di mana yang kelakar, di mana yang mereka perlu betulkan ketika video seterusnya. Dan ini adalah jadual kebersihan kelas. Jadual untuk pelajar-pelajar mereka bersihkan kelas dalam kelas IDS ini. Kenapa semua ditulis dalam bahasa Arab, Ustaz? Sebab bahasa utama yang kita pakai dalam sini adalah bahasa Arab. Sebab masa pelajar-pelajar masuk IDS 6 bulan pertama kita bagi dia orang belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab. Lepas tu sebab apa? Sebab semua buku diploma dakwah di sini kita guna bahasa Arab semua.
Jadi itu yang bahasa yang utama sekali di sini adalah berbahasa Arab. Jadi pelajar-pelajar yang graduate dari sini, alhamdulillah mereka boleh bertutur dalam bahasa Arab, mereka boleh mengajar bahasa Arab, boleh baca bahasa Arab. Dan batch-batch berikutnya akan bertambah lagi kekuatan dari segi cara tarbiyah dan didikan dan sebagainya. Alhamdulillah kita sekarang berada di dalam bilik My7 Service. My7 Service adalah sebuah syarikat kecil di mana yang di bawah Syabab At-Tarbiyah juga di Cambodia. Di sini pelajar-pelajar lepasan IDS, kita ajar mereka ilmu-ilmu yang mereka boleh berdikari tanpa makan gaji lah masa depan. Rikas cakap macam itulah. Bilik My7 Service yang tu adalah untuk baiki handphone, smartphone dan juga kita baiki laptops dan juga kita boleh ada servis macam berbagai jenis alat-alat elektronik yang kita boleh baiki, dan juga kita ada macam software dan hardware servis di sini. Jadi kalau ada handphone rosak ataupun nak berkaitan dengan hardware ataupun software, kita boleh provide servis itu juga. Dan walaupun komputer, laptops yang berkaitan dengan software dan hardware, kita boleh repair juga kat sini. Cuma apa kurang di sini adalah kurang duit modal untuk beli bahan. Beli barang letak sini. Jadi kadang-kadang customer datang, kita perlu beli macam skrin apa-apa semua kan, yang macam skrin yang keras tu, ataupun kita beli hardware di mana kita tak ada stok. Kita kena naik mereka ni kena naik motor jauh pergi ke pusat bandar untuk beli satu bahan tu datang sini. Jadi membuang masa dan juga buang minyak ke motor juga. Jadi alat-alat semua dah ada, macam alat untuk buka skrin ada, alat untuk memanas, alat untuk pasang skrin ada, semua ada. Cuma tak ada adalah modal untuk pusingan tu, kita tak ada. Jadi itu yang kekurangan dalam My7 Service buat masa kini. Misi IDS bukan sahaja tertumpu di kampus ini di Phnom Penh, bahkan Ustaz Kausar gigih untuk melebar sayapkan lagi IDS ke negeri-negeri lain di Kemboja ini. Dan kami mengikut beliau ke Kampung Angkoban di negeri Kampung Cham untuk melihat lokasi strategik yang merupakan prospek pusat pengajian baharu ataupun cawangan IDS di Kampung Cham ini. Kita bermula dengan library. Sebab apa? Sebab dia ada dua sebab. Pertama sekali saya nak fokus kepada golongan muda, yang dakwah orang-orang muda. Yang kedua adalah kita nak dakwah orang non-Muslim di area ini. Jadi once kalau kita dah ada library, kita ada buku agama dan juga buku bukan agama dan juga buku-buku berkaitan dengan pengajian di sekolah kerajaan dan sebagainya. Macam buku-buku sekolah menengah dan sebagainya. Jadi pemuda-pemudi Muslim dan non-Muslim area kampung ini, sekeliling ini, mereka akan datang untuk mutalaah ataupun buat research, buat kajian di sini. Di sini kita boleh attract ataupun kita boleh tunjuk bagaimana kampung Islam ada library dan orang-orang yang terlatih yang kita tugaskan mereka dalam library ini masa depan, mereka pun tahu macam mana nak attract non-Muslim dan nak tunjuk akhlak baik Islam terhadap mereka untuk mereka datang sini. Jadi kita hidup bersama dalam sebuah negeri ataupun sebuah kampung yang besar, dan kita berjiran dengan non-Muslim. Dengan wujudnya library ini, non-Muslim sekeliling ini mereka akan ulang-alik di kampung ini dan mereka akan memahami apa itu Islam. Sebab dalam library ini kita akan bentangkan secara detail. Mungkin kita dalam bentuk stiker atau dalam bentuk banner, kenapa Islam tak boleh makan babi, kenapa tak boleh minum arak menurut sains dan teknologi, dan juga perubat kesihatan dan sebagainya. Jadi pemuda-pemuda non-Muslim datang masuk library ini, mereka akan terlihat banner-banner tu. Konteks pendidikan yang ingin dibawa oleh Ustaz Muhammad Kausar ini bukan sahaja berbentuk pendidikan agama ataupun diniyah semata-mata, tetapi pendidikan yang ingin disebarkan termasuklah juga dalam bentuk sains teknologi, pengurusan alam sekitar dan sebagainya. Sepanjang pemerhatian kami, sepanjang Sungai Mekong di Kampung Cham ini, tahap kebersihan amat kurang memberangsangkan. Dan inilah misi Ustaz Kausar yang ingin memberi pencerahan kepada penduduk Islam tempatan. Di negeri Kampung Cham ni, sebenarnya lori sampah hanya ada di pusat bandar je. Kalau di kampung-kampung ni lori sampah tak sampai. Jadi orang-orang kampung mereka buang sampah di sungai, di tepi sungai ni. Seperti kita lihat,
di tepi sungai ni. Dan apabila banjir sampai, ini bukan masalah Cambodia, masalah satu dunia. Sebab kalau banjir sampai, mereka bawa air ni, bawa sampah-sampah ni pergi ke Vietnam dan pergi ke Laut Cina Selatan. Jadi ia membahayakan alam sekitar yang di tempat lain juga. Jadi kita mengambil ini sebagai tanggungjawab orang Islam juga. Sebab Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, "Dhahara al-fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas." Munculnya kerosakan di atas bumi dan juga dalam laut. Sebab apa? Sebab tangan manusia yang melakukannya. Dan juga berdasarkan hadis-hadis Rasulullah mengatakan bahawasanya imatatul adza anit tariq sadaqah. Jika kalau kamu berjalan dan melihat sampah di hadapanmu, kamu perlu kutipnya dan kamu akan dapat pahala sedekah. Dan banyak lagi nas-nas daripada Quran dan hadis menyuruh kita untuk kita menjaga alam sekitar dan juga menjaga kebersihan. Jadi sebagai contoh, kalau kita lihat di kampung-kampung ini, kita tak nampak satu pun tong sampah, walaupun di masjid atau surau maupun di jalanan, tak ada tong sampah pun. Ini satu jenis education yang kita perlu sampaikan kepada orang-orang kampung dan juga orang-orang golongan generasi muda yang akan datang. Jadi di kalangan usaha-usaha syabab tarbiyah, saya terdapat ada satu mesin daripada Jepun, yang itu adalah satu mesin yang boleh recycle plastik menjadi minyak, diesel ataupun petrol. Dan ada sahabat saya bagi tahu bahawasanya ada pensyarah di Universiti Malaya, dia boleh recycle sampah menjadi tenaga gas. Perkara-perkara ilmu-ilmu seperti itu kami nak di Cambodia ini supaya boleh kongsi dengan kami, dan kami akan sampaikan education ini kepada orang kampung, dan kita nak laksanakan di kampung Angkopan dahulu sebagai contoh, sebagai kampung contoh, supaya kampung-kampung sebelah kalau mereka nak settle masalah ni juga, mereka boleh membenarkan kami buat program-program itu di kampung mereka juga. Sekian sahaja untuk rancangan 48 jam bagi episod ini. Ke manakah destinasi yang akan kami bawakan kepada anda di dalam episod yang akan datang? Jangan lupa untuk like kami di Facebook Inspire Media Malaysia, follow kami di Instagram Inspire Media Production, dan juga subscribe YouTube channel kami Inspire Media Malaysia untuk mengetahui update terkini dan juga kandungan-kandungan baru yang akan kami bawakan kepada anda pada masa akan datang.